Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Syahira binti Muhammad Siddiq, nombor matrik 046255 dari ISM Pengajian Islam Usuluddin Semester 8A. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja pendek yang bertajuk Isu Wanita dalam Tarekat bagi menyelesaikan subjek kajian ilmu tarekat kod kursus USI 42202 di bawah pensyarah Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah. Idea bagi kertas kerja pendek ini muncul selepas saya menyertai grup Telegram ini. Terdapat pelbagai pertanyaan dan perbincangan tentang tarekat dalam grup Telegram ini. Pengenalan. Terlalu ramai umat Islam pada zaman ini yang keliru mengenai hakikat sebenar tentang tarekat. Tarekat ini juga adalah salah satu penghubung yang menjadi sebab kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarekat ini sebenarnya terbuka untuk lelaki dan wanita. Dalam kehidupan semasa adalah boleh diperhatikan dengan baik bahawa institusi tarekat dan tasawuf banyak menimbulkan persoalan dalam kalangan masyarakat awam di Malaysia. Antaranya, isu berkaitan kaum wanita. Antara kekeliruan yang kerap dipersoalkan adalah adakah seseorang wanita itu dibolehkan untuk mengikuti tarekat atau adakah pengamalan tarekat ini hanya terhad untuk kaum lelaki sahaja. Tarekat dan tasawuf itu penting dalam kehidupan seseorang Muslim, baik lelaki ataupun perempuan. Oleh itu, dalam kertas kerja ini, saya akan membincangkan mengenai kekeliruan masyarakat mengenai isu tersebut dan beberapa isu lain tentang wanita dalam tarekat. Slide seterusnya tentang definisi tarekat dan wanita. Dari aspek etimologi, perkataan tarekat merujuk kepada pengertian jalan, iaitu sama dengan pengertian yang dikandungi oleh perkataan-perkataan syariah, sabil, sirat serta manhaj. Kesemuanya dalam konteks ini dirujuk kepada pengertian satu jalan menuju kepada Allah untuk maksud mendapatkan keredaan Allah dengan cara mentaati semua ajarannya. Manakala dalam bahasa Arab, terdapat beberapa penggunaan kata yang memberi erti wanita atau perempuan. Perkataan tersebut ialah al-unsa, al-mar'ah dan al-nisa. Mengikut Kamus Al-Munjid, al-unsa ialah kata-kata tunggal yang memberi erti lawan kepada perkataan lelaki. Pada asalnya, jawapan al-unsa ini adalah pecahan dari kata kerja al-unsa yang bererti lembut dan tidak keras. Oleh yang demikian, apabila perkataan al-unsa digunakan untuk memberikan erti orang perempuan atau wanita yang berlawanan dengan orang lelaki, ia mungkin berdasarkan kepada kelembutan dan kehalusan kejadian kaum wanita itu sendiri. Ini berbeza dengan kaum lelaki yang dikatakan agak keras dan kasar sifatnya. Seterusnya, isu pertama iaitu isu wanita menjadi khalifah atau mursyid tarekat. Menurut kesepakatan ahli kashfi adalah tidak sah golongan wanita menjadi khalifah untuk tarekat yang muktabarah. Ahli kashfi merujuk kepada ulama kasyaf. Daripada keterangan dalam kitab Mizanul Kubra jilid 2 yang dikarang oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani bermaksud, para ulama kasyaf bersepakat bahawa setiap penyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dalam tarekat syaratnya harus lelaki. Mereka tidak pernah mengetahui selamanya seorang wanita dari kalangan salaf yang soleh yang memimpin majlis untuk mendidik murid iaitu dalam tarekat kerana kurangnya darjat wanita. Jika terdapat kesempurnaan pada sebahagian wanita seperti Maryam binti Imran dan Asya isteri Fir'aun, maka ia merupakan kesempurnaan dari sisi takwa dan agama, bukan kesempurnaan dari sisi hukum antara manusia dan penempuhan maqam kewalian. Paling maksimal wanita adalah menjadi orang yang tekun beribadah dan orang yang zuhud seperti Rabi'atul Adawiyah. Ringkasnya, setelah Aisyah radhiyallahu anha
Tidak diketahui mujtahid wanita lain daripada isteri para Nabi SAW dan tiada wanita yang kesempurnaannya menyamai lelaki. Baiklah, seterusnya, isu mewakilkan orang perempuan untuk membai'ah murid. Dalam urusan bai'ah, seseorang tidak boleh mewakilkan kaum wanita untuk membai'ah. Melalui keterangan dari kitab Ainatul Talibin juzuk 3 yang dikarang oleh Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syafadhimiyati Al-Bakri, syarat orang yang menjadi wakil adalah sahnya dirinya sendiri melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya, sebagaimana sahnya pelaksanaan oleh orang yang mewakilkan. Kerana jika dia tidak mampu melaksanakannya atas nama dirinya sendiri, maka dia akan lebih tidak mampu melaksanakannya atas nama orang lain. Baiklah, seterusnya isu wanita dalam pengamalan wirid. Pengamalan wirid tarikat memerlukan mujahadah melawan nafsu dan syaitan. Secara tidak langsung sudah pasti akan banyak rintangan yang perlu dihadapi kerana itulah bukan senang untuk mengubah nafsu yang kotor dan hati yang berkarat kepada nafsu yang diredai dan hati yang baik. Walaupun susah, perjalanan mesti diteruskan dan jangan berhenti dari berjuang untuk mencapai kemenangan. Dalam pengamalan wirid, perkara penting bagi seorang wanita yang telah bersuami dan berkahwin adalah wanita tersebut perlu memberitahu kepada suami dan wanita yang belum berkahwin perlu memaklumkan kepada ibu bapa mereka untuk mendapat redha daripada mereka. Perkara ini sebenarnya banyak membantu dalam perjalanan pengamalan wirid ini. Para wanita juga perlu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan seorang anak walaupun mereka sedang mengamalkan wirid, kerana dibimbangi nanti akan wujud tuduhan dia yang tidak baik pada amalan tarikat yang mulia ini. Yang terakhir adalah hukum wanita mengikuti tarikat. Secara umumnya, hukum ini akan berubah mengikut keadaan dan situasi wanita. Boleh dan diharuskan mengamalkan tarikat. Tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tiada pengharaman bagi kaum wanita untuk menyertai dan mengamalkan tarikat. Namun apabila wanita itu bertarikat, mereka perlu mengamalkan tarikat mengikut kesesuaian dan keizinan suami bagi yang telah berkahwin dan keizinan ibu bapa bagi mereka yang masih mempunyai ibu bapa. Hukum lain adalah fardu ain jika tujuan masuk ke dalam tarikat itu untuk belajar, membersihkan diri dengan sifat-sifat yang rendah dan menghiasi sifat-sifat yang dipuji. Selain itu, sunat hukumnya jika masuk tarikat muktabarah itu khusus untuk zikir dan wirid. Akan tetapi kalau yang dikehendaki masuk tarikat muktabarah itu khusus untuk zikir dan wirid kerana sunnah Rasulullah SAW. Namun jika mengamalkan zikir dan wirid selepas bai'ah, maka hukumnya adalah wajib untuk memenuhi janji tersebut. Apa yang dapat saya simpulkan daripada pembentangan ini ialah dapat dirumuskan bahawa hukum pengamalan tarikat bagi kaum wanita adalah harus dan dibolehkan dalam Islam. Wanita juga digalakkan untuk menuntut ilmu kerana ia merupakan tuntutan ke atas setiap orang Muslim. Kaum wanita digalakkan untuk berzikir mengingati Allah SWT jika berada dalam tempoh haid kerana wanita tidak boleh menunaikan solat pada waktu itu. Selain itu, wanita tidak boleh menjadi khalifah atau mursyid tarikat kerana syarat untuk menjadi guru dalam tarikat adalah lelaki. Di samping itu, dalam urusan bai'ah, seseorang tidak boleh mewakilkan kaum wanita untuk membai'ah. Dalam pengamalan wirid pula, perkara penting bagi seorang wanita yang telah bersuami jika sudah berkahwin adalah mereka ini perlu memberitahu kepada suami, dan wanita yang belum berkahwin pula perlu memaklumkan kepada ibu bapa untuk mendapatkan redha mereka. Okey, sekian sahaja pembentangan daripada saya.